Ini adalah carta alir yang menunjukkan laluan udara dalam mekanisme pernafasan. Udara dari atmosfera akan masuk ke dalam lubang hidung dan menuju ke rongga hidung. Seterusnya, udara bergerak ke bahagian pharynx dan larynx. Udara kemudiannya akan memasuki trakea dan menuju bronchus. Dari bronchus, ia akan pergi ke bronchiole dan berakhir di alveolus. Berikut ialah mekanisme pernafasan manusia semasa menarik nafas. Otot interkosta mengecut. Sangkar rusuk bergerak naik ke atas. Pada masa yang sama, otot diafragma mengecut. Diafragma menjadi rata. Ini menyebabkan isi padu rongga toraks bertambah. Seterusnya, tekanan udara di dalam rongga toraks menjadi lebih rendah daripada tekanan atmosfera. Ini menyebabkan udara masuk ke dalam paru-paru. Ini pula ialah mekanisme pernafasan manusia semasa menghembus nafas. Otot interkosta mengendur. Sangkar rusuk bergerak turun ke bawah. Pada masa yang sama, otot diafragma mengendur. Diafragma menjadi melengkung ke atas. Ini menyebabkan isi padu rongga toraks berkurang. Seterusnya, tekanan udara di dalam rongga toraks menjadi lebih tinggi daripada tekanan atmosfera dan menyebabkan udara dipaksa keluar dari paru-paru. Bagaimanakah pertukaran gas berlaku di dalam badan manusia? Setelah udara sampai ke bahagian paru-paru, oksigen dari udara akan meresap masuk dari alveolus ke dalam darah. Oksigen seterusnya berpadu dengan hemoglobin di dalam sel darah merah untuk membentuk oksihemoglobin. Darah yang mengandungi oksihemoglobin akan diangkut dari paru-paru ke jantung. Apabila darah telah sampai ke bahagian sel-sel badan, oksihemoglobin akan terurai untuk membebaskan oksigen. Oksigen akan masuk ke dalam sel dan seterusnya mengoksidakan glukosa di dalam sel kepada karbon dioksida, air dan tenaga melalui proses respirasi sel. Karbon dioksida yang dihasilkan hasil daripada proses respirasi sel akan dibebaskan dan diangkut ke alveolus untuk disingkirkan. Murid-murid perlu ingat bahawa darah yang dibawa masuk ke bahagian alveolus ialah darah yang mengandungi kepekatan karbon dioksida yang tinggi, manakala kepekatan oksigennya rendah. Darah yang dibawa keluar dari alveolus mengandungi kepekatan oksigen yang tinggi dan kepekatan karbon dioksida yang rendah.